Gabungan Parti Sarawak kekal sokong parti yang mampu menjamin kestabilan politik negara. Perinciannya bersama Buma Wen di Kuching. Buma, silakan. Ya, sahih. Gabungan Parti Sarawak GPS akan terus mengekalkan prinsip memberi sokongan hanya kepada parti yang mampu menjamin kestabilan politik negara bagi membentuk kerajaan baru selepas pilihan raya umum ke-15 kelak. Naib Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ini kerana GPS akur dengan peranan yang dimainkan dalam memastikan kestabilan politik di Malaysia dari dulu hingga sekarang. Jelas Datuk Seri Karim, oleh sebab itu ketika Pakatan Harapan membentuk kerajaan pada PRU lepas, GPS telah menyuarakan sokongan terhadap keputusan tersebut dan memberi sokongan serupa ketika kerajaan diambil alih Perikatan Nasional demi kestabilan politik negara. Siapa-siapa yang kita rasa dapat memberi kestabilan politik, baiknya Perikatan Nasional, baiknya UMNO, insyaAllah kita akan beri sokongan. Tapi mereka yang akan menerajui Malaysia itu, kita harap mereka itu adalah orang yang baik-baik, parti-parti yang baik-baik, yang tidak ada unsur-unsur yang tidak bagus untuk jadi pemimpin. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program Kasih Belia Ramadan dan Majlis Berbuka Puasa di Kuching. Berhubung keputusan Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO yang bersetuju untuk mengangkat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjadi calon Perdana Menteri PRU 15, Datuk Seri Karim melihat ia satu perkembangan yang baik dalam usaha menstabilkan politik Malaysia. Terdahulu pada majlis tersebut, Datuk Seri Karim yang juga Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan menyerahkan sumbangan wang raya kepada 105 belia-belia istimewa daripada pelbagai sekolah dan institusi termasuk Pusat Pengajian Islam, Mahat Darul Falah dan Pusat Jagaan Nur Murni. Program Kasih Belia Ramadan anjuran Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan itu bertujuan menyemarakkan program pembangunan belia sepanjang Ramadan selain menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan belia. Kebajikan secara sukarela antara golongan belia dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK amat dialu-alukan untuk sama-sama mengadakan aktiviti amal dalam menyantuni masyarakat di sekitar kampung. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dr. Ripin Lamat menyambut baik inisiatif yang dilakukan oleh Persatuan Belia Kampung Luak JKKK Kampung Luak Miri dan Persatuan Kedayan Miri melalui program kemasyarakatan itu. Kerjasama itu katanya merupakan hubungan yang baik dalam sistem pentadbiran kampung dan diharap menjadi contoh bagi kampung-kampung lain. Beliau berkata demikian pada program pengagihan bubur pedas anjuran JKKK Kampung Luak bersama Persatuan Kedayan Daerah Miri dan Belia Kampung Luak di hadapan Masjid Darul Istiqamah Kampung Luak di Miri. Tambah Dr. Ipin, pihak JKKK perlu ada hubungan rapat dengan para belia di kampung dan begitu juga sebaliknya supaya dapat menjalinkan kerjasama yang baik demi kebaikan kawasan kampung ataupun kawasan perumahan. Beliau berharap usaha sedemikian akan diteruskan dalam program-program yang lain dengan penglibatan JKKK dan belia demi kemajuan kampung atau kawasan. Sebanyak 400 bungkusan bubur pedas diagihkan kepada penduduk dan masyarakat di sekitar Kampung Luak. Ramadan merupakan landasan terbaik bagi penagih dadah untuk kembali ke fitrah hidup sebenar. Pengarah Jabatan Mufti Negeri Sarawak, Sahibul Fadilah Mu'al Su'aud berkata, dengan bulan keampunan penuh rahmat, setiap insan yang melakukan kesilapan mempunyai peluang untuk bertaubat. Malah mereka juga dituntut untuk menguasai ilmu agama dan hukum hakam bagi memenuhi tuntutan hidup. Sahibul Fadilah Mual berkata demikian pada Majlis Ziarah Mahabah di Kuching. Majlis anjuran bersama agensi anti dadah kebangsaan itu adalah antara pengisian bersempena sambutan Jubli Perak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Ia juga satu usaha tanggungjawab korporat sosial Jabatan Mufti kepada rakyat. Dalam majlis itu, beliau turut menyertai solat berjemaah fardu maghrib, Isyak dan solat sunat tarawih.
Seindah Ramadan menyantuni masyarakat Limbang, tema yang diangkat bagi penganjuran program Bubur Lambuk terbitan Seksyen Berita Ehwal Semasa Best Radio Television Malaysia RTM Limbang. Menurut penerbit program Muhammad Sazwan Kadil, program yang julung kali diadakan oleh Seksyen Best Limbang turut berkolaborasi bersama dua agensi di daerah itu. Alhamdulillah buat julung kalinya kami unit Berita Ehwal Semasa stesen Limbang diberi peluang untuk menerbitkan program iaitu program Bubur Lambuk yang melibatkan kolaborasi antara tiga jabatan Immigration, Bomba dan RTM sendiri. Kita melihat agensi-agensi yang terlibat memberi kerjasama yang sangat baik dan sangat komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah kita berikan. Ujar beliau lagi, kejayaan program tersebut telah membuktikan bahawa hubungan baik antara Jabatan Penyiaran RTM Limbang dengan agensi serta jabatan lain di daerah itu. Beliau menyatakan demikian selepas majlis perasmian program Bubur Lambuk di RTM Limbang. Tambah beliau lagi, kejayaan penganjuran program tersebut juga turut melibatkan semua unit di stesen itu serta disokong sepenuhnya oleh pengurus stesen dan pengarah Jabatan Penyiaran RTM Sarawak. Merasmikan program tersebut, penolong pengarah unit rancangan dan rakam Hazanah RTM Sarawak, Yahya Sulaiman, yang mewakili pengarah penyiaran Sarawak. Terdahulu sebanyak 1,500 bungkus bubur lambuk telah diagihkan dengan penduduk setempat. Turut hadir dalam proses pengagihan Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota. My Fun Action dengan kerjasama Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Kolej Kediaman Cempaka dan Dewan Amal Islami Damai semalam mengagihkan 500 pek bubur lambuk kepada 7 buah kolej kediaman di universiti itu. Program agihan bubur lambuk itu disertai 150 mahasiswa UNIMAS yang menyertai aktiviti gotong royong dan pembungkusan bubur lambuk. Menurut Timbalan Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIMAS, Profesor Dr. Kamaruddin Kana, penganjuran aktiviti sedemikian dapat memupuk semangat kesukarelawan dalam kalangan mahasiswa seiring dengan proses pembelajaran mereka. Beliau berasa bangga program itu dapat dilaksanakan dengan usaha anak muda sekaligus mengasah potensi mereka. Sementara itu, penasihat program Bubur Lambuk dan Sifu, Nur Aini Buhari berkata, program serupa turut diadakan di institusi pengajian tinggi awam yang lain, antaranya Universiti Malaysia Sabah, Universiti Teknologi Mara dan Matrikulasi. Selain pemberian bubur, turut diadakan pengagihan 200 pek berbuka special iftar for ummah kepada mahasiswa. Cubaan 5 tekong warga tempatan menyeludup masuk 5 pendatang asing tanpa izin Parti Warga Negara Indonesia gagal apabila ditangkap Markas Divisyen Pertama Infanteri Malaysia dalam operasi benteng kira-kira pukul 1.45 petang semalam. Menurut kenyataan media Markas Divisyen Pertama Infanteri Malaysia, tangkapan dibuat ketika anggota melakukan rondaan menahan 5 motosikal yang mencurigakan di ladang kelapa sawit rimbunan hijau kira-kira 735 meter dari sempadan Malaysia, Indonesia. Hasil pemeriksaan mendapati 5 lelaki warga tempatan terbabit bertindak sebagai tekong berumur lingkungan 28 sehingga 41 tahun membawa 5 parti lingkungan berumur 17 hingga 38 tahun pulang ke negara asal melalui jalan yang tidak sah. Nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM61,141.55 melibatkan 5 buah motosikal, wang tunai, 15 unit telefon bimbit dan barang kemas. Kesemua individu bersama barang tangkapan diserahkan kepada pihak polis dan laporan telah dibuat di Balai Polis Lundu untuk tindakan lanjut. Hasil ujian saringan salah seorang daripada parti itu positif COVID-19. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma.